So, jom kita buka surat. Macam buka buku teks. Assalamualaikum. Saya Syafi nak kongsi buku ini. Ini adalah buku In Control oleh Dr. Reza Ibrahim. Oh salah, Dr. Reza Abraham. Okey, PhD dia. Orang Parsi. Isteri dia orang Malaysia saja nak claim isteri dia orang Malaysia. Dan buku ni lebih bergenre self-help. Jadi baik, kita akan buat review singkat dan ringkas. Buku ini adalah buku kajian oleh Dr. Reza Abraham berkenaan dengan bagaimana dia nak kontrol kehidupan dia sendiri. Macam kita dah tahu, apa yang selalu kita dengar daripada kawan-kawan kita, orang-orang sekeliling kita kan, dia kata kita tak dapat nak kawal orang lain, kita tak dapat nak kawal realiti dunia, kita hanya boleh kawal diri kita sahaja. Benda tu ada betulnya, tapi dalam masa yang sama, macam mana kita nak menjadikan walaupun benda-benda itu kita tak dapat nak kawal, tapi kita rasa benda tu adalah terkawal. Buku ni bukan sahaja untuk mengawal diri kita untuk dari sudut pemikiran, dari sudut kehidupan kita, tapi kita nak benda-benda yang kita tak dapat nak kawal tadi tu adalah terkawal. Buka surat 16, dia ada gambar macam ni. Ni adalah core yang pertama, iaitu conscious. Kemudian kita ada 3 cornerstone: consistency, containment dan conversion. Kemudian kita ada 12 pillars. Okey, yang mana? Okey, sekejap saya buka. Character, communication, curiosity, macam nak sebut ni, curiosity. Okey, compass pula, compass, courage, collaboration, connection, competency, companion, cash, condition dan contribution. Sepanjang saya baca buku ni, tak pernah satu bab pun yang saya rasa macam tak ada kena-mengena pun pasal nak control kehidupan kita sendiri. Tujuan dia tulis buku tu bukan semata-mata nak menunjukkan ataupun nak membuktikan, menjustifikasikan apa yang dia dapat tu ataupun kajian-kajian yang dia kaji tu, tapi dia lebih kepada nak menjadikan kajian-kajian yang dia dapat tu untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya, bila sebut pasal konsistensi, dia kata macam mana kita nak adakan sifat konsisten. Saya bagi teaser. Okey, pertama sekali dia kata kalau kita nak adakan konsistensi, kita nak ada sifat konsistensi, kita kena ada purpose dulu. Kita kena ada tujuan dulu. Dia punya penerangan tu, dia bukan sebut pasal okey, dia akan ceritakan kehidupan dia macam mana dan bila dia ada tujuan, kehidupan dia lebih bermakna. Tak, dia tak buat macam tu. Dia punya penerangan, dia akan pakai penulisan buku lain daripada penulis lain, ataupun dia dapatkan kajian-kajian lain yang mana dia mengambil quote daripada buku-buku ataupun kajian yang dapat tadi tu. Dia pun ada sebut pasal ikigai, yang mana benda ni adalah berkenaan dengan purpose. Kemudian dia sebut pasal daily tracking. Purpose tu kita ada, tapi bila kita ada purpose sahaja, cuma tak ada perancangan yang sesuai untuk mencapai purpose tersebut, dia akan jadi banyak masalah dan benda tu akan jadi stuck dekat situ. Dan yang ketiga adalah dia sebut make it public. Benda ni, point ni saya rasa macam agak terkejut juga. Bila saya baca point ni, saya rasa macam ada betulnya juga. Sebab bila saya teringat balik cara saya nak ada konsisten dalam, contohnya frisbee, saya konsisten dalam frisbee rasanya, okey. Saya bukan sekadar ada purpose, iaitu saya main frisbee tu untuk apa. Saya juga bukan sekadar ada daily tracking, yang mana setiap petang saya akan turun training dekat universiti masa student lah dulu Dan yang ketiga ni, macam kalau saya main frisbee, saya geng-geng yang ajak kawan-kawan saya untuk turun datang petang. So bila saya ajak ataupun saya nak beritahu saya nak main frisbee petang tu, saya rasa macam saya kena pergi juga. Saya rasa macam saya nak main juga petang tu, walaupun saya macam dalam dilema lagi nak pergi ke tak pergi, tapi saya ajak orang untuk pergi. Saya rasa akan jadi macam saya kena pergi juga. Okey. So point tu pun agak menarik bila saya baca, walaupun pada asalnya saya tak perasan benda tu adalah sesuatu benda yang penting dalam mencapai konsistensi. Kemudian ada lagi lah, banyak lagi poin-poin yang lain di dalam bab konsistensi ni. Buku ni memang sangat sesuai
kepada anda yang ingin mencapai ataupun mengawal kehidupan anda, yang mana saya rasa kalau kita dapat mengawal kehidupan kita dengan lebih baik, kita dapat mengeluarkan potensi diri kita dan juga menjadikan kehidupan kita ni lebih tenang dan juga orang akan lebih senang untuk mendekati kita, dan kita pun senang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan itu adalah perkara yang paling disarankan oleh Islam, okey, agama kita. Rasanya itu saja daripada saya. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.